Setiap individu perlu cakna dan mempunyai pengetahuan literasi digital yang baik bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer atas talian. Hello, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farihah binti Azhar and I'm holding card metric D2020109340. Okay, I am from Universiti Pendidikan Sultan Idris and I took course Ijazah Sarjana Buddha Pendidikan Sains Rumah Tangga with Honours. So for this assignment, which is isu etika dan profesional DTT 3023, lecturer Dr. Nur Hisham bin Muhammad Nordin. So today I'll be doing a short video about 5 assignments that I have been wrote on Word. So this video is to summarize all of those assignments. So I'll be doing in a quick way. So without wasting your time, let's get started. Namun hari ini, insya-Allah saya akan teruskan kupasan lanjut mengenai tugasan ini dalam bahasa Melayu. Okey, kerana saya telah pun menulis tugasan ini dalam bahasa Melayu. Okey, kita teruskan dengan soalan topik 1, which is jenayah komputer dan juga keselamatan. Okey, globalisasi ini, dunia dicilikkan lagi dengan kemajuan teknologi, aplikasi dan pelbagai manfaat IT. Namun, tidak dinafikan bahawa penggunaan IT ini telah pun mewujudkan pelbagai jenis jenayah cyber yang berlaku. Okey, antara jenayah cyber yang boleh berlaku termasuklah penggodaman kewangan, pornografi, penggodaman jenayah cyber dan pelbagai jenis jenayah cyber yang lain. Okey, namun antara jenayah cyber yang boleh berlaku termasuklah penggodaman kewangan, penggodaman data dan sebagainya. Okey, jadi hari ini saya akan cerita tentang penggodaman. Apakah itu penggodaman? Penggodaman ini melibatkan aktiviti menyusup peranti elektronik, sistem komputer, rangkaian ataupun platform media sosial untuk menggunakan maklumat tanpa kebenaran. Basically ini adalah satu jenayah cyber. Okey, jadi ada beberapa jenis penggodaman yang boleh berlaku. Antaranya adalah penggodaman komputer, penggodaman kata laluan, penggodaman rangkaian dan yang terakhir adalah penggodaman email. Okey, saya akan terangkan dulu tentang penggodaman komputer. Okey, penggodaman komputer merupakan tindakan individu yang tidak bertanggungjawab yang cuba untuk mendapatkan akses kepada sistem komputer hak milik orang lain tanpa kebenaran. Kebiasaannya teknik ini digunakan oleh penggodam. Teknik ini agak famous. Antara teknik yang diguna antaranya adalah malware. Iaitu perisian berbahaya, pencurian identiti, social engineering dan juga pencurian data. Penggodaman yang kedua yang dilakukan oleh penjenayah cyber antaranya penggodaman kata laluan, iaitu penggodaman kata laluan ini merujuk kepada tindakan mendapatkan akses kepada akaun ataupun sistem dengan cara mendapatkan kata laluan yang sah tanpa kebenaran. Seterusnya, teknik ini biasa digunakan oleh penggodam untuk menggodam kata laluan orang lain dengan menggunakan serangan kekerasan, serangan kamus ataupun kejuruteraan sosial. Seterusnya, jenis penggodaman yang ketiga adalah penggodaman rangkaian. Bagaimana? Dengan cara sniffing, itu penciuman. Iaitu penggodam menggunakan sistem perisian penciuman untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data yang mengalir melalui rangkaian termasuklah kata laluan maklumat. Yang kedua, serangan man in the middle. Dan yang seterusnya adalah serangan denial of service dan yang terakhir adalah eksploitasi celah keselamatan atau kita panggil sebagai exploiting vulnerabilities. Penggodaman yang keempat adalah penggodaman email.
di mana penggoda mendapatkan email seseorang tanpa kebenaran. Lalu dia buat apa? Dia sebarkan cerita ataupun maklumat-maklumat palsu menggunakan email yang telah digodam. Seterusnya kita pergi kepada topik nombor 2, iaitu perlindungan harta intelek. Okey, seperti kita tahu, teknologi perkomputeran merupakan antara teknologi ataupun industri yang paling cepat berkembang daripada awal pertumbuhan semenjak industri 2.0. Namun, tidak dinafikan bahawa industri ini sangat paling terdedah kepada risiko ataupun jenayah cyber atau sebarang risiko yang tidak diingini. Oleh itu, kerajaan ataupun suatu pertubuhan telah ditubuhkan, iaitu Intellectual Property Corporation of Malaysia, MyIPO, telah ditubuhkan bagi melindungi individu-individu tertentu ataupun syarikat untuk melindungi syarikat mereka dari sebarang pencerobohan perisian yang tidak diingini. Okey, seperti yang ditulis dalam tugasan ini, ada 8 step utama yang perlu dilakukan oleh individu ataupun syarikat dalam memastikan syarikat ataupun perisian mereka dilindungi dan boleh lakukan penguatkuasaan undang-undang terhadap orang-orang yang telah menceroboh. Ada 8 step. Step pertama adalah dengan melayari laman web MyIPO. Yang kedua, dengan memilih laman web ataupun perlindungan IP yang sesuai dengan tujuan perlindungan tersebut. Perlindungan IP ini boleh melindungi perisian syarikat dari segi logo, nama dan juga simbol. Jadi apa yang saya akan buat? Saya akan memilih perisian IP hak cipta ataupun cap dagangan. Hal ini kerana ia lebih sesuai dan juga boleh melindungi perisian saya daripada sebarang pencerobohan, sehingga boleh membantutkan proses inovasi, sehingga boleh memberi kesan buruk terhadap perisian dan juga perniagaan software saya. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah saya perlu memahami syarat-syarat untuk setiap jenis perlindungan IP. Setelah saya bersetuju terhadap semua syarat-syarat tersebut dengan mengambil kira yuran-yuran yang ditetapkan, maka saya boleh teruskan dengan menyediakan dokumentasi yang diperlukan. Antara dokumentasi yang diperlukan termasuklah teknikal, kod sumber, dokumen reka bentuk dan maklumat relevan yang lain yang diperlukanlah. Seterusnya, langkah yang kelima adalah mengisi borang secara atas talian. Dulu kita perlu pergi ke pejabat Perbadanan Harta Intelek Malaysia, tapi sekarang kita perlu mengisi secara online sahaja. Permohonan paten dalam talian. Manakala cap dagangan, kita hanya perlu klik permohonan cap dagangan dalam talian. Kalau hak cipta, kita klik permohonan hak cipta dalam talian. Seterusnya, langkah yang keenam adalah membayar yuran. Tapi tidak perlu pening-pening kerana MyIPO menyediakan sistem pembayaran yuran secara komprehensif, yang mana saya perlu membayarnya secara automatik, secara bulanan dengan kadar yang telah ditetapkan, dengan hanya menggunakan sistem pembayaran dalam talian yang sama. Seterusnya, langkah yang ketujuh adalah menghantar dokumen yang diperlukan serta membuat semakan permohonan. Dan yang terakhir adalah menerima sijil IP setelah diluluskan dengan berjaya. Maka setelah diluluskan, maka saya telah pun menerima sijil IP tersebut dan boleh melaksanakan penguatkuasaan undang-undang terhadap manusia ataupun golongan yang cuba melakukan pencerobohan terhadap perisian dan juga data-data syarikat saya. Kita teruskan dengan topik 3. Apa itu pengawasan? Secara umumnya, pengawasan ini bermaksud pemantauan sistematik, pemerhatian ataupun penyeliaan terhadap orang, tempat dan aktiviti. Ia melibatkan pengumpulan, analisis dan tafsiran maklumat untuk tujuan mengurus, mengarah atau melindungi.
Pengawasan boleh dijalankan menggunakan pelbagai kaedah, termasuklah visual, pemantauan elektronik, analisis data dan banyak lagi. Apakah jenis-jenis pengawasan? Pengawasan ni ada banyak jenis. Yang pertama, pengawasan teknikal atau elektronik ataupun kita panggil closed circuit television, iaitu CCTV. Penggunaan kamera video untuk memantau dan merakam aktiviti di lokasi tertentu. Dan yang kedua adalah pengawasan digital. Yang ketiga, pemantauan kesihatan. Yang keempat, pengawasan satelit. Dan juga yang seterusnya adalah pemantauan media sosial. Dan yang seterusnya adalah komunikasi dan pengawasan udara. So, apakah contoh-contoh pengawasan? Terdapat banyak contoh-contoh pengawasan, termasuklah CCTV lah, iaitu penggunaan kamera keselamatan dan penyadapan yang mana biasa digunakan oleh agensi penguatkuasa undang-undang untuk memantau dan merakam perbualan telefon sama ada daripada skamer ataupun pelanggan, dan merupakan sebahagian daripada penyiasatan jenayah. Seterusnya, boleh ke kita mengawal komputer? Boleh. Hal ini kerana seseorang boleh mengawal komputer mereka dari jarak jauh. Dengan apa? Menggunakan aplikasi TS Plus atau boleh menggunakan remote access, di mana tujuan aplikasi ini dilakukan adalah untuk menggunakan perisian ke atas infrastruktur IT yang lebih luas. Maksudnya kita boleh pantau dari jauh dan boleh menggunakan komputer dari jarak yang jauh daripada komputer tersebut. Antara perisian lain yang boleh digunakan untuk mengawal komputer lain adalah dengan menggunakan aplikasi AnyDesk, Chrome Remote Control, TeamViewer dan juga yang terakhir adalah Zoho Assist. Soalan yang seterusnya adalah, adakah kerajaan membuat pemantauan ataupun pengawasan terhadap masyarakat dalam negara? Bagi saya, from my humble opinion, saya rasa kerajaan ada melakukan beberapa inisiatif khas ataupun inisiatif yang penting untuk meningkatkan tahap keselamatan dalam negara. Yang pertama antara kerajaan buat dari segi keselamatan adalah mempertingkatkan penggunaan CCTV di tempat-tempat yang selalu berlakunya jenayah. Dengan memasang CCTV ini dapat meningkatkan keselamatan masyarakat di suatu tempat itu. Dan yang kedua, kerajaan telah pun membuat health surveillance, di mana dari situ kerajaan boleh mengkaji petunjuk peribadi individu, dan dari situ kita boleh tahu penyebaran wabak, penyakit dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah satellite surveillance, di mana kerajaan menggunakan satelit ataupun memasang satelit untuk mengawal udara. Maksudnya dari segi udara supaya dapat menjejaki penjenayah dan sebagainya. Di dalam kita menyebut tentang pengawasan, kita pergi kepada soalan yang seterusnya adalah, bagaimana pengawasan ini merupakan isu dalam etika? Secara mudahnya, apakah isu yang timbul disebabkan oleh pengawasan ni? Isu etika yang timbul. Antara isu etika yang boleh timbul adalah isu privacy. Kalaulah pengawasan ini dilakukan secara lebih meluas dan lebih ketat, maka ia telah melanggar hak ataupun privasi individu ataupun syarikat. Yang kedua adalah keselamatan data. Terlalu banyak pengawasan boleh menyebabkan data-data penting dapat diceroboh atau digodam oleh akses yang tidak patut. Dan yang ketiga adalah bias dan diskriminasi. Boleh jadi teknologi pengawasan ini menyebabkan orang lain dapat mengecam muka, boleh mempamerkan berat sebelah lah, membawa hasil yang lebih diskriminasi, terutamanya terhadap kumpulan demografi tertentu ataupun kaum tertentu. Seterusnya kita pergi kepada topik 4, iaitu kebolehpercayaan komputer atau dikenali sebagai computer reliability.
Soalan pertama iaitu kenapa sistem kebolehpercayaan komputer ni penting? Ada banyak sebab kenapa computer reliability ini sangat penting. Tapi hari ini kita akan bincangkan 3, iaitu yang pertama adalah pentingnya computer reliability ini adalah untuk memastikan integriti data yang disimpan serta dapat mencegah kehilangan atau kerosakan data. Dan yang kedua adalah kebolehpercayaan membina kepercayaan di kalangan pengguna. Dan yang terakhir adalah sistem yang tidak boleh dipercayai boleh menyebabkan kerugian kewangan, terutamanya dalam persekitaran perniagaan. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3, iaitu perbezaan antara kebolehpercayaan perisian dan perkakasan pada zaman Nokia Blueberry dan Android iPhone. Okey, perbezaan yang pertama adalah dari sudut perkakasan. Bagi zaman Nokia dan Blueberry, reka bentuknya keras dan juga tahan lasak. Tapi zaman Android dan Apple, reka bentuk lebih moden dan estetik. Okey, dari segi skrin bagi zaman Nokia Blueberry lebih kepada sistem Fox ataupun skrin penuh dan paparan visual yang besar, manakala Android dan Apple lebih kepada mengekalkan keutamaan papan kekunci fizikal dengan reka bentuk yang moden. Selain itu, zaman Nokia dan juga Blueberry dari sudut perkakasan kamera, dia menggunakan kamera belakang 2 megapiksel, manakala zaman Android ataupun Apple lebih kepada kualiti kamera yang lebih tinggi dan bateri, namun baterinya tidak tahan lama berbanding zaman Nokia dan juga Blueberry. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan dari sudut perisian pula. Bagi zaman Nokia dan Blueberry, ia lebih terdedah kepada risiko dan kurang selamat berbanding iPhone dan juga Android kerana keselamatan yang lebih kukuh dan lebih privasi. Kerana apa? Kerana sistem iPhone lebih menggunakan iOS yang dikawal penuh oleh Apple berbanding zaman Blueberry era yang mana menggunakan Windows Phone dan aplikasi yang berubah-ubah mengikut keadaan dan kesesuaian. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik 5, iaitu Kod Etika Profesional Jurutera Perisian Aplikasi MySejahtera. Umum mengetahui bahawa pembangunan aplikasi mudah alih MySejahtera merupakan satu aplikasi yang sangat penting semasa era pandemik COVID-19. Namun, seperti yang kita tahu, terdapat 8 kod etika profesional yang mana memberi tumpuan kepada prinsip awam, klien, majikan, produk dan pertimbangan. Oleh itu, saya akan kupas setiap satu persatu sebentar lagi. Antara kod etika profesional software developer ataupun jurutera perisian, yang pertama adalah perlu mengenal pasti prinsip awam. Kenapa? Kerana setiap jurutera perisian perlu memastikan penciptaan aplikasi itu selamat digunakan, menjaga privasi dan juga mempertimbangkan data kesihatan yang sensitif kalau dari sudut MySejahtera ini. Dan yang kedua, dari sudut klien dan majikan, jurutera perisian perlu menyelaraskan kerja mereka dengan matlamat klien. Dalam hal ini iaitu MySejahtera, klien jurutera ini adalah kerajaan. Jadi dia perlu memastikan perisian aplikasi MySejahtera ini memenuhi matlamat dan juga harapan klien. Mungkin agensi kerajaan, kesihatan kerajaan ini ingin membangunkan sesuatu aplikasi tertentu dengan matlamat tertentu, maka inilah tugas jurutera perisian untuk memastikan matlamat itu tercapai. Dan yang ketiga adalah prinsip produk. Okey, jurutera perlu menekankan kepentingan dengan memberikan perisian yang berkualiti tinggi. Bagi aplikasi MySejahtera ini, jurutera perisian perlu memberi keutamaan kepada kebolehpercayaan,
ketepatan dan keselamatan. Seterusnya dari sudut pertimbangan, jurutera perisian perlu mengakui tanggungjawab dan bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan tidak berat sebelah. Okay. Secara kesimpulannya dapatlah diketahui bahawa jurutera perisian ini sangat memain peranan penting, dan perlukan penelitian pakar, mencari pakar, mendapatkan nasihat daripada pakar sekiranya diperlukan dan membuat keputusan yang sejajar dengan standard etika dan keperluan undang-undang. Sekian itu sahaja laporan ataupun summarize saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.